Pengeluaran tidak memenuhi permintaan semasa, membuka lembaran komersial industrinya. Amalan penternakan baik, prosedur komersial. Berkhasiat, mujarab boleh menjadi ubat. Susu kambing meraih pulangan lumayan. Ternakan kambing sudah lama diusahakan sebagai pendapatan sampingan masyarakat. Jika dahulu sebagai kerja sampingan, kini ternakan kambing mula diusahakan secara intensif. Komersialisasi ternakan kambing mengutamakan kualiti dalam semua aspek penternakan melalui garis panduan amalan penternakan yang baik. Pembinaan kandang berlantai tinggi dari tanah disyorkan kerana mempunyai sistem aliran udara yang baik. Selain daging, hasil susu berkhasiat tinggi menjadikan prospek ternakan kambing lebih luas. Ternakan baka tenusu boleh mendatangkan dua hasil utama, susu dan daging. Kambing tenusu digunakan untuk pengeluaran daging apabila susunya berkurangan. Sebagai langkah pembangunan industri ini, pengkhususan pemeliharaan dijalankan mengikut tujuan pengeluaran hasil, di mana bagi pengeluaran susu digunakan baka dengan efisiensi pengeluaran susu yang baik. Jika dahulu hanya 5% ternakan kambing tempatan bagi pengeluaran susu, kini penternakan kambing tenusu semakin popular disebabkan prospek keuntungan lumayan. Baka kambing tenusu mempunyai ambing susu lebih besar berbanding baka pengeluaran daging. Sebagai langkah biosecurity, pencelup kaki daripada cecair kimia disediakan di pintu masuk kandang bagi mengawal penularan penyakit. Bahan kimia pencelup kaki ditukar ganti setiap minggu. Cecair kimia sama ada iodophos, quaternary ammonium compound atau klorin digunakan sebagai pencelup kaki. Umur 1 tahun. Mana lepas dia kahwin, Penternakan kambing bukan sahaja dapat menghasilkan pendapatan lumayan, malah ia adalah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penternakan merupakan bidang menarik untuk diterokai kerana memberikan pulangan lumayan jika dilakukan bersungguh-sungguh dan terancang. Penternakan antara sektor terpenting dalam memacu ekonomi negara kerana ia berkait rapat dengan sumber bekalan makanan. Kita menggalakkan masyarakat tani membangunkan ternakan kambing tenusu bagi menampung keperluan dalam negara. Kerana pada hari ini kita mengimport lebih kurang 1.6 bilion ringgit susu daripada luar negara. Dan seterusnya apabila kita dapat menampung keperluan susu dalam negara ini, kita dapat mengurangkan pengaliran wang keluar negara. Dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi negara kita sendiri. Kelebihan kambing tenusu adalah kebolehan umur matang awal, tempoh bunting yang singkat serta kebolehan melahirkan anak kembar. Mengikut perkiraan KASA tempoh kebuntingan kambing secara purata selama 151 hari. Ketika awal kelahiran, penting untuk dipastikan tiada selaput pada mulut dan hidung anak kambing yang menyukarkan ia bernafas.
Secara tabi'i, anak kambing dibersihkan oleh ibunya. Ibu kambing bertindak membantu stimulasi anak untuk bernafas dan berdiri. Jarak kelahiran biasa pada kambing tenusu di Malaysia antara selang tempoh 207 hingga 259 hari. Industri kambing tenusu bermula di mana baka kambing yang mengeluarkan susu dengan baik diimport untuk disilang biak dengan baka tempatan. Hasilnya kini, kita mempunyai baka kambing tenusu cepat membesar, tahan cuaca serta banyak mengeluarkan susu berkualiti. Dengan 50% kelahiran kembar, dijangkakan purata 1.3 hingga 1.5 ekor anak setahun boleh diperolehi bagi seseekor ibu. Sekarang ini, pembiakan menggunakan induk jantan disyorkan kerana pembiakan permanian beradas belum digunakan secara meluas. Selepas 3 bulan menyusu induk, anak kambing dicerai susu dan diasingkan petak kandang mengikut jantina. Setelah diasingkan ke kandang pembesaran, anak kambing diberi tanda pengenalan. Sistem pengenalan ternakan digunapakai bagi memudahkan program pengesanan, rekod rawatan serta pengurusan ternakan. Sistem pengenalan ini digunapakai pada setiap anak kambing setelah cerai susu, induk betina serta kepada baka jantan. Rumput kering kelihatannya amat tidak efisien diberikan kepada ternakan. Namun rumput kering ini bukanlah rumput biasa. Ia diimport khusus dari Taiwan sebagai sumber makanan yang baik bagi ternakan kambing tenusu. Pemilihan jenis rumput penting bagi menjamin keperluan nutrien serta mengekalkan rasa susu. Sumber makanan konsentrat diberikan bersama makanan bahan kering. Makanan konsentrat ini mestilah mengandungi komposisi zat nutrien yang lengkap. Pemberian makanan selain untuk pembesaran, pembiakan serta kesihatan, ia juga penentu untung rugi sesebuah projek ternakan. Tujuan kita ambil darah ni adalah untuk screening penyakit yang berbahaya untuk pembiakan seperti brucella atau penyakit yang melibatkan zoonotik seperti CLA dan tuberculosis. Jadi Dr. Siti, setahun berapa kali perlu ambil darah? Dia bergantung. Macam ladang ni, kita dah pernah screen sebelum ni, dia free daripada penyakit yang saya sebutkan tadi. 1 kali atau 2 kali setahun atau setiap kali kita nak breed, memadai untuk kita screen sekali. Macam mana saya tahu kambing saya umur berapa? Umur kambing kita boleh anggarkan berdasarkan gigi kekal yang ada. Sebagai contoh, sepasang gigi menunjukkan 1 tahun. Contoh kambing ni, dia ada sepasang, 2 pasang dan 3 pasang gigi kekal. So saya boleh anggarkan kat sini umur dia antara 3 hingga 4 tahun. Melihat kepada mucous membrane mata ni, kita boleh jangkakan taraf kesihatan sama ada kambing ni mempunyai bebanan cacing yang tinggi. Kalau kita lihat di sini, warna mucous membrane ni adalah kemerahan yang menunjukkan taraf kesihatan kambing ini adalah sihat atau tidak mempunyai bebanan cacing yang terlalu tinggi. Istimewaan yang diperolehi apabila mencempuri industri kambing tenusu adalah penghasilan pendapatan hari-hari, iaitu emas putih, produk tenusu, emas merah daripada daging dan emas hitam daripada tinja yang diproses. Pendapatan ini adalah pendapatan harian kepada penternak. Jabatan telah menggariskan amalan penternakan ladang untuk kambing tenusu yang baik,
supaya menghasilkan pendapatan tenusu yang optimum. Ia meliputi pelbagai aspek seperti lokasi ladang, biosecurity ladang, pengurusan ternakan dan pelbagai aspek penting yang mampu mengoptimumkan pengeluaran susu dan menjana ekonomi negara. Melalui penelitian model kejayaan projek ternakan kambing tenusu, dapat digariskan amalan penjagaan ternakan di ladang meliputi 4 perkara utama. Membina kandang sesuai, menyediakan makanan berkualiti, memenuhi keperluan ternakan, pengaturan pembiakan, serta menjaga dan memantau kesihatan kambing dari penularan penyakit. Apabila kesemua amalan ternakan di ladang dijalankan dengan lancar dan baik, memberi gambaran ternakan mampu menghasilkan pengeluaran susu yang optimum. Pembersihan pipeline mesin pemerah menggunakan air panas, bahan beralkali dan bahan berasid. Bilasan air panas bertujuan menanggalkan kesan lemak susu. Alkali membantu memecahkan molekul lemak dan bilasan secair berasid meneutralkan kesan alkali yang digunakan. Selesai perahan susu, pipeline dibersihkan. Sebelum perahan berikutnya, pipeline dibilas dengan air serta bahan sanitizer yang dibenarkan. Ambing dibersihkan secara urutan sebelum memerah susu. Teknik ini juga dapat merangsang supaya susu dikeluarkan. Komposisi susu sangat mudah menjadi media pertumbuhan mikrobia hingga boleh menyebabkan penyakit berbahaya jika pengendalian pengeluarannya tidak ditangani dengan baik. Ujian dikenali California Mastitis Test dilakukan dengan memerah sedikit susu secara manual bagi menguji kualiti susu serta mengelakkan susu tercemar dari bercampur. Di waktu ini juga, pekerja terlatih memerhatikan tanda klinikal jika terdapat keradangan pada ambing susu. Di tempat pemerahan, ternakan dilatih beratur di kawasan restrainer yang dikhaskan menunggu untuk mengeluarkan hasil kepada penternaknya. Bunyi mesin turut merangsang susu untuk dikeluarkan. Pemerahan secara automasi biasanya menggunakan peralatan mesin vacuum dan pulsator dengan sistem two milking, iaitu pemerahan pada kedua ambing susu dalam satu masa. Teknologi diaplikasikan di sini berasaskan teknologi dari Taiwan yang disesuaikan dengan negara ini. Pemerahan melalui sistem ini mampu meningkatkan pengeluaran harian antara 25 hingga 35% dalam masa pemerahan yang cukup antara 7 hingga 8 jam. Kajian meningkatkan pengeluaran susu merekodkan faktor pemberian makanan suplementasi konsentrat yang mengandungi sumber energi, protein serta mineral boleh menghasilkan nutrien yang cukup kepada kambing untuk pembentukan air susu. Susu mentah yang baru diperah terus disalurkan ke tangki pastur. Susu merupakan bahan biologik. Pertumbuhan bakteria sangat cepat pada susu ketika di dalam kelenjar ambing. Ia terjamin umpama sudah disteril selepas diperah. Jika terdedah udara, ia sangat mudah tercemar hingga membahayakan kesihatan. Boleh dikatakan perkara utama pengendalian kualiti susu sebenarnya kerja pengawalan pertumbuhan mikrobia seperti bakteria. Prospek kambing tenusu memiliki banyak faedah keuntungan daripada risiko kerugian. Kambing tenusu mempunyai nilai ekonomi tinggi, daging, kulit dan susunya mampu memberi keuntungan kepada perniagaan berkaitan dengannya. Selesai pemerahan, puting ambing dicelup larutan iodin sebagai langkah pengawalan bakteria, terutama jika terdapat luka akibat serutan vacuum. Jangkitan bakteria akan mendatangkan penyakit seperti radang kelenjar.
Kegagalan mengamalkan kesihatan dan kebersihan akan menjadi punca penularan penyakit dari ternakan kepada ternakan lain dan kepada manusia. Mengolah susu segar menjadi sesuatu produk olahan lain menjadi hal penting dalam menggunakan susu berkualiti tinggi. Skala tahap kualiti susu segar bagi pengolahan produk hiliran komersial mengikut kandungan pertumbuhan bakteria dalam susu. Semakin kurang kandungan pertumbuhan bakteria, kualiti susu semakin baik. Di negara maju lain, kualiti susu digolongkan kepada 3 kelas A, B dan C di mana kayu ukurnya kualitinya berdasarkan jumlah kandungan bakteria dalam komposisi susu. Usaha kerajaan menjadikan Malaysia sebagai pengeluar makanan halal utama serta pelaksanaan jaminan sekuriti makanan dalam negara menggalakkan pengusaha ternakan memaksimumkan pengeluaran berkualiti. Kambing tenusu yang diternakkan di sini adalah diimport daripada New Zealand bermula 2007. Teknologi yang digunakan di sini adalah berasaskan teknologi Taiwan yang disesuaikan dengan Malaysia. Minat memulakan kambing tenusu adalah kerana keyakinan yang tinggi terhadap khasiat susu kambing untuk kesihatan. Industri tenusu di Malaysia berkembang sejak tahun 70-an, namun ia masih tidak dapat memenuhi keperluan susu negara. Dengan kandungan protein tinggi berbanding susu ternakan lain, industri kambing tenusu dilihat mempunyai masa depan cerah dalam meningkatkan pengeluaran susu tempatan bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin meningkat. Dengan kepakaran teknologi tinggi, produk susu segar kita kini standing dengan produk negara maju yang lain. Produk dari susu kambing boleh dideskripsikan produk tiada bahan kimia atau antibiotik berbahaya, malah diperkaya dengan vitamin keperluan kesihatan. Faktor khasiat tinggi berbanding susu ternakan lain tidak mustahil suatu masa pelbagai produk tenusu lain seperti butter, keju atau yogurt dihasilkan dengan susu kambing dan berjaya menembusi pasaran utama dunia. Melalui pengurusan berkualiti bermula di peringkat ternakan, memberi jaminan kepada pengguna bahawa produk susu kambing tempatan berkualiti dan selamat untuk digunakan. Industri tenusu dijangka lebih pesat apabila penternakan kambing tenusu dikomersilkan dengan pengeluaran lebih tinggi. Pengguna kini banyak didedahkan maklumat kesihatan, kesedaran terhadap kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat tinggi menyumbang kepada peningkatan permintaan susu kambing. Susu kambing berkhasiat mengubati beberapa penyakit melibatkan organ dalaman. Kandungan gizinya meningkatkan daya tahan tubuh pesakit, mencegah perkembangan bakteria dan melindungi organ dalaman lain. 1 minggu saya 2 botol itu ejen antal susu kambing untuk tulang bagus dan kesihatan. Pengubatan dengan susu kambing memberi kesan menyeluruh kepada pesakit sebagai perlindungan, pencegahan dan penyembuhan. Susu kambing juga mujarab bagi merawat demam kuning, penyakit yang sering dihadapi kanak-kanak kerana kekurangan darah merah. Susu kambing hampir menyamai makanan berkhasiat yang sempurna, kalsium dan vitaminnya tinggi serta kurang laktosa berbanding susu lain. Namun, pendedahan serta promosi mengenai produknya masih terhad.
Masih ramai mengenali susu kambing sebagai produk perubatan, bukanlah produk minuman komersial. Pendidikan di peringkat kanak-kanak mampu menjadikan susu kambing sebagai minuman kegemaran, bukan ubat yang dicari sehingga sanggup berbelanja besar hanya apabila diserang penyakit. Pertumbuhan industri kambing tenusu sentiasa menunjukkan peningkatan permintaan, namun pengeluarannya masih berkurangan. Ramai menganggap kambing tenusu sukar dikomersialkan. Kekurangan projek skala komersial menyebabkan bekalan susu kambing sentiasa tidak mencukupi di pasaran.